training compound ataupun isolation. Jom. Hai, kembali semula bersama saya Fadli di Fadli Channel. Apa khabar semua? Sihat? Saya sendiri tanya, saya sendiri jawab. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat-sihat hendaknya. Jadi, untuk subscriber saya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Fadli Channel. Dan kepada yang baru lagi terjumpa channel ni, boleh pertimbangkan untuk tekan button subscribe, tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video-video dan info-info terbaru daripada channel ni. Jadi, topik kita pada hari ini adalah isolation compound exercise. Jom. Okey, bagi yang baru lagi terjebak dalam dunia fitness, mungkin korang kurang kefahaman tentang apa itu isolation dan apa itu compound exercise. Jadi, untuk isolation adalah pergerakan apa-apa latihan senaman yang menggunakan satu joint dan menggunakan satu otot untuk bekerja. Contohnya macam kita buat tricep extension ke, bicep curl ke. So itu adalah salah satu contoh exercise isolation. Dan untuk compound exercise adalah exercise yang menggunakan beberapa joint dan fokus kepada beberapa otot. Jadi dia lebih banyak lah. Macam isolation dia satu je, tapi kalau compound dia ada dua ataupun tiga dan banyak-banyak lah. Mungkin total body. So untuk video kali ni saya akan ceritakan kelebihan dan juga kekurangan isolation dan juga compound. Untuk isolation, ianya pergerakan yang lebih terkawal, lebih mudah. Biasanya untuk isolation, kalau korang pergi gym, dia ada mesin-mesin. Jadi korang boleh gunakan mesin-mesin tersebut untuk exercise yang isolation lah. So pergerakan-pergerakan ni lebih terkawal dan juga lebih selamat untuk dilakukan, especially untuk beginner. Dan untuk isolation juga, ianya juga berfungsi untuk membentuk otot-otot tertentu. So targeted muscle lah. Okay, so maksudnya contoh kalau kita nak buat bicep lah, saya suka ambil contoh bicep sebab itu yang paling senang sekali, yang terlintas dekat dalam kepala saya ni. So contoh kita ambil bicep, jadi hanya otot bicep saja yang bekerja. Otot-otot lain akan jadi secondary muscle yang kurang bekerja. Kelebihan untuk compound exercise ni, compound exercise menggunakan lebih banyak otot, lebih daripada 2, kadang-kadang 3, 4. Sebagai contoh, kita ambil squat, kita menggunakan kita punya otot di bahagian peha dan otot di bahagian punggung dan juga hamstring. Dan pada masa yang sama juga, otot-otot lain pun bekerjasama untuk latihan tersebut. Sebagai contoh, kita akan gunakan bahagian bahu kita akan gunakan bahagian traps, bahagian upper back, lower back, bahagian core. Semua tu dilakukan serentak dalam latihan compound. Jadi, bila lebih banyak otot digunakan, lebih banyaklah fat yang akan terbakar. So, itu adalah kelebihan jika melakukan compound exercise. Bila korang lakukan senaman, korang kena fokus kepada compound exercise and then baru buat isolation exercise. Sebab apa? Untuk compound exercise ni dia lebih banyak gunakan tenaga tau. Kalau korang buat compound exercise di akhir latihan korang, kemungkinan compound exercise itu akan jadi waste ataupun akan jadi, maksudnya korang tak boleh nak buat dengan baik lah, sebab korang dah penat and then korang buat compound exercise di bahagian akhir latihan korang. Jadi latihan yang compound tu akan tidak dapat benefit yang penuh. So apa yang saya cadangkan adalah korang buat compound exercise di awal-awal exercise. Bila korang buat compound exercise di awal-awal exercise, korang boleh perform, sebab korang tengah fresh kan masa tu. So korang boleh perform exercise tersebut dengan lebih maksimum. Lepas tu baru korang buat isolation exercise. Sebagai contoh lah kan, katakan kalau korang tengah buat exercise untuk dada lah, untuk chest muscle kan. So compound exercise untuk chest muscle adalah bench press.
So bila korang buat chest, so start dengan bench press dulu, baru buat exercise yang lain. So contoh kalau korang buat chest dengan tricep buatlah chest dulu, kemudian buat tricep. Kalau korang buat tricep dulu, kemudian buat chest exercise tu korang akan jadi lemah tau bila buat chest exercise tu. Sebab korang dah guna banyak tenaga di awal exercise. Sedangkan tenaga tu sepatutnya digunakan untuk exercise yang berat, tapi korang dah terbalik. Ini adalah sedikit tips untuk korang dapatkan isolation workout yang bagus. Okey, maksudnya dekat sini contohlah kalau korang nak besarkan bicep ke, nak besarkan tricep ke, nak besarkan shoulder ke, tips dia adalah korang kena main dengan volume tau. Maksudnya korang kena main dengan set yang tinggi, reps yang sederhana. Sebagai contoh, korang buatlah 8 reps, mungkin 6 set, 7 set. Ataupun korang buat 10 reps, 6 set ke 7 set. So, lagi banyak volume, lagi banyak set yang korang buat tu, potensi untuk otot korang tu kembang lebih besar. Compare kalau korang buat volume yang sikit, potensi untuk otot korang membesar tu akan jadi minimum. So, cuba go for volume. Pergilah 6 set ke, 7 set ke. Kalau nak buat 10 set ke, ada je orang buat bicep curl 5 reps 10 set. So, korang dah dapat 50 reps dekat situ dah. Tapi korang pecahkan kepada set by set. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap video ni dapat memberi sedikit manfaat kepada korang, dan saya harap apa yang saya bincangkan tadi tu, apa yang kita bincangkan tadi tu, korang boleh apply dekat dalam latihan korang. Dan sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bantu saya. Saya amat-amat hargai kalau korang boleh tekan button subscribe dan tekan butang notification supaya saya lebih bersemangat lagi untuk upload video-video yang bermanfaat untuk korang. Sehingga berjumpa lagi di video-video akan datang. Nama saya Fadli. Bye-bye. Korang tak terlepas video-video dan info-info terbaru daripada channel ni. Supaya korang tak kalau korang buat volume yang sikit, potensi untuk otot tersebut membesar tu kurang.